Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Anzar Ikram bin Amin Lail bersama-sama teknologis Dr. Muhammad Fendi Iwan bin Muhammad Matori dan Profesor Madya Dr. Siti Mesti Mabdi Maat. Kami dari Universiti Kebangsaan Malaysia akan mematangkan menambah baik pemilihan guru pelatih melalui ujian pertimbangan situasi SJT berdasarkan kerangka Standard Guru Malaysia 2.0. Profesi keguruan semakin berkembang dari semasa ke semasa seiring dengan kemajuan dan kepesatan dunia. Dan perkembangan ini sentiasa berevolusi ke arah kemajuan peradaban dan berpaksikan teknologi. Menyentuh tentang profesi keguruan ini, tiga isu utama yang disentuh ialah kualiti guru, pendidikan guru dan pemilihan guru. Kualiti dalam profesi guru adalah guru yang berkeyakinan tinggi, mengurus situasi dengan baik dan menyelesaikan masalah secara kreatif. Bagi memastikan kualiti profesi keguruan ini sentiasa konsisten, dasar program pendidikan guru hendaklah sentiasa dikemaskini dan dirancang. Menyentuh tentang pendidikan guru, 3 tahap mendasari jaminan kualiti program pendidikan guru iaitu dasar pemilihan, dasar pentauliahan dan dasar penempatan. Berdasarkan kepada ketiga-tiga dasar ini, tahap yang paling kritikal ialah dasar pemilihan iaitu dasar pemilihan kerana dasar pemilihan ini ialah kita mempunyai tahap yang kritikal untuk memilih calon yang ideal. Kerana pemilihan guru ialah pemilihan calon yang ideal untuk menjadi guru yang baik merupakan kaedah yang paling berkesan bagi meningkatkan kualiti pendidikan guru. Jadi ianya mempunyai kaitan antara pendidikan guru dan pemilihan guru. Menyentuh tentang latar belakang SJT ataupun ujian pertimbangan situasi ini, SJT digunakan bagi pemilihan personel, kenaikan pangkat dan perkembangan profesional. SJT ini ialah satu kaedah mengukur pendapat individu dan ianya juga adalah instrumen pengukuran psikologi dan juga alat pengukur keputusan berdasarkan tindak balas. Jadi, definisi SJT ini kita dapat jelas bahawa ianya boleh mengukur pendapat individu, boleh mengukur psikologi seseorang dan juga untuk mengukur keputusan berdasarkan tindak balas. Bagaimana kita untuk melihat potensi SJT ini dalam pemilihan guru? SJT ini ialah kaedah pengukuran psikologi yang menonjolkan pelbagai situasi secara hipotetikal kepada calon ujian. Hal ini kerana SJT ini sangat popular dan sering digunakan dalam pelbagai bidang seperti bidang perubatan, bidang ketenteraan dan bidang teknologi. Seperti yang telah dikatakan tadi, ini digunakan dalam pelbagai situasi seperti pemilihan personel, kenaikan pangkat dan juga perkembangan profesional. Bagaimana SJT ini dilihat berpotensi untuk pemilihan guru di Malaysia? Sejak tahun 2014, sebanyak 8 kajian telah dijalankan bagi pemilihan guru pelatih ini menggunakan SJT, iaitu 5 di England, 1 di Austria, 1 di Oman dan 1 di Taiwan. Daripada 8 kajian ini, mereka melaksanakan kajian bagi mengukur reaksi calon terhadap instrumen SJT, mengukur atribut bukan akademik, mengukur kemahiran interpersonal dan juga mengukur kewalahan emosi. Selain itu juga, format instrumen juga dikaji selain daripada perbezaan kumpulan kerana calon-calon ini terdiri daripada pelbagai latar belakang. Bagaimana konsep pemilihan guru di Malaysia sedia ada ini? Di Malaysia, khususnya bagi pengambilan guru pelatih di institusi pendidikan guru, 3 peringkat utama dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu peringkat pertama syarat asas dan bidang, peringkat kedua ujian kelayakan calon guru UKCG dan yang ketiga ialah peringkat temuduga. Menyentuh kepada UKCG ini terdiri daripada 2 peringkat iaitu ujian bertulis dan juga ujian kecergasan fizikal. Dan ujian bertulis ini menggunakan inventarisasi keguruan atau INSAP yang lebih menjurus kepada amalan profesionalisme guru dan ini kurang memberi penekanan kepada hal yang akan kita bincangkan iaitu kerangka Standard Guru Malaysia ataupun SGM 2.0 yang telah dikeluarkan oleh KPM pada tahun 2020. SGM 2.0 ini terdiri daripada 4 domain iaitu domain kualiti peribadi, domain instructional, domain orientasi ilmu dan juga domain pelibatan komuniti yang boleh dipecahkan kepada 3 kemahiran iaitu kemahiran intrapersonal, intelektual dan interpersonal. Walau bagaimanapun, untuk konsep pemilihan ini kita hanya menekankan 2 domain iaitu domain kualiti peribadi, kemahiran intrapersonal dan juga domain pelibatan komuniti iaitu kemahiran interpersonal. Hal ini kerana calon-calon guru pelatih ini belum lagi menerima pendidikan yang formal
terhadap pengajaran dan pembelajaran, kerana domain instructional dan domain orientasi ilmu ini lebih menekankan kepada cara mengajar, kepada cara mentaksir dan juga trend-trend pendidikan pada masa kini. Jadi ini tidak adil untuk kita mengukur. Walau bagaimanapun kita boleh dapat mengetahui potensi mereka untuk menjadi guru berdasarkan kualiti peribadi dan juga perlibatan komuniti. Instrumen SJT ini terdiri daripada dua elemen utama, iaitu antecedent dan juga pengetahuan prosedur. Apakah itu antecedent dan apakah itu pengetahuan prosedur? Antecedent ini ialah sesuatu perkara atau peristiwa yang akan berlaku dan sedang berlaku. Manakala pengetahuan prosedur ini ialah keberkesanan sesuatu tingkah laku yang diambil berdasarkan situasi yang diberikan. Dan antecedent ini terdiri daripada dua elemen utama, iaitu situasi dan pilihan respon. Bagaimana untuk membentuk instrumen ini? Kita akan memberikan satu situasi kepada calon ujian yang melibatkan urusan kerja guru, sama ada melibatkan di luar sekolah ataupun di dalam sekolah, bagi menggambarkan domain-domain yang kita hendak ukur, iaitu domain kualiti peribadi dan juga domain pelibatan komuniti. Berdasarkan situasi ini, kita akan menyediakan pilihan-pilihan respon kepada calon untuk memilih respon yang paling relevan atau respon yang tidak relevan, ataupun kita boleh meminta mereka untuk menyusun pilihan respon ini daripada relevan hingga ke tidak relevan. Jadi kita dapat lihat bahawa instrumen ini boleh menggambarkan situasi sebenar dan apakah respon atau apakah tindak balas yang boleh mereka ambil berdasarkan standard ataupun kompetensi ataupun domain yang telah ditetapkan berdasarkan SCM ini. Dan bagaimana pula untuk mengukur mereka? Adakah mereka sesuai untuk jadi guru? Kita lihat kepada prestasi, dan itu ialah jangkaan. Adakah mereka ini sesuai untuk menjadi guru atau tidak? Jadi hasilnya itu kita boleh melihat bahawa seseorang individu itu sesuai untuk menjadi guru dan dilantik jadi guru pelatih di institusi pendidikan guru, dan seterusnya dilatih dan ditauliahkan sebagai seorang guru dan ditempatkan di sekolah-sekolah berkaitan. Oleh yang demikian, kita dapat lihat SJT ini memberikan situasi yang hypothetical yang boleh menggambarkan pelbagai situasi, khususnya melibatkan situasi pekerjaan guru itu sendiri. Apakah kepentingan SJT ini dalam pemilihan guru pelatih? Kita dapat pecahkan kepada tiga, iaitu secara teoretikal, secara praktikal dan juga secara dasar. Secara teoretikal ini, SJT ini boleh memberikan pengetahuan terhadap teori-teori yang mendasari domain yang diukur. Mungkin dalam instrumen SJT itu kita boleh terapkan teori-teori yang berkaitan atau model-model yang berkaitan dengan intrapersonal atau interpersonal. Jadi apabila mereka mengalami ujian SJT ini, mereka tahu ini adalah teori yang sesuai untuk menjadi guru berdasarkan standard yang ditetapkan. Keduanya secara praktikal, ianya memberi pemahaman luas kepada calon tentang bagaimana untuk menjadi guru berminda kelas pertama berdasarkan standard yang telah ditetapkan. Kita memberikan situasi. Ini adalah situasi bagaimana untuk menjadi guru berdasarkan standard yang ditetapkan. Jadi mereka dapat meningkatkan pemahaman, menjelaskan lagi, ini bagaimana untuk menjadi guru berdasarkan standard yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan akhir sekali, terhadap dasar juga, KPM sebagai pemegang taruh utama pemilihan guru ini boleh melaksanakan penambahbaikan terhadap dasar pemilihan sedia ada. Kita dapat lihat dasar sedia ada ni melibatkan banyak peringkat syarat. Peringkat syarat itu kita tidak boleh tolak kerana memang itu adalah peringkat pertama. Yang kedua, UKCG melibatkan pelbagai instrumen dan pelbagai peringkat dan juga melibatkan temu duka. Jadi SJT ini boleh menjimatkan kos dari segi tenaga dan juga masa. Kalau kita lihat dasar pemilihan sedia ada sehingga 4 bulan, 5 bulan untuk memilih calon kerana pelbagai tapisan dilaksanakan. Walau bagaimanapun, SJT ini boleh menjimatkan masa kerana hanya memerlukan satu instrumen sahaja dan juga tidak memerlukan penilai berada di suatu tempat untuk melihat
pemilihan itu dijalankan. Jadi kita dapat lihat SJT ini boleh menjimatkan penggunaan sumber manusia itu sendiri. Oleh yang demikian, ingin saya tengahkan bahawa SJT ini memberikan banyak manfaat kepada kita semua kerana khususnya SJT ini boleh memberikan gambaran jelas, boleh memberikan situasi secara hipotetikal, bagaimana untuk menjadi guru, memberikan situasi yang sebenar. Kerana SJT ini merupakan ujian simulasi yang boleh menggambarkan keadaan sebenar sama ada di sekolah, di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Jadi, itu sahaja pembincangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.